Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berbahagia Dr. Azmi Zamani, Zubir dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Aziz bin Muhammad Amin, Metric 8562. Pada hari ini membincangkan tentang sebuah jurnal dari ASEAN Journal of Counselling yang telah diterbitkan pada tahun 2003 yang berjudul Kompetensi Kaunselor dan Amalan Etika dalam Kaunseling di Negara Korea yang telah ditulis oleh Yong Jun dari Universiti Kebangsaan Seoul. Penulis di dalam jurnal ini telah menyatakan bahawa jurnal ini bertujuan bagi mengupas berkenaan pendidikan dan praktis amalan etika dalam profesion kaunseling di Korea, di mana garis panduan etika di Korea telah diadaptasi di antara garis panduan yang digunakan oleh Persatuan Psikologi Amerika dan Persatuan Kaunseling Amerika. Walaupun telah terdapat penambahbaikan dari segi latihan etika di Korea apabila telah wujudnya kod etika untuk kaunselor di Korea yang telah dibangunkan oleh Persatuan Kaunseling Korea melalui kelas ataupun melalui pembelajaran etika yang dimasukkan dalam program graduan di Korea. Dalam artikel ini juga telah membincangkan tentang kesukaran di kalangan kaunselor apabila menghadapi situasi berlakunya pelanggaran etika yang berkait rapat dengan budaya hidup masyarakat Korea dan telah mencadangkan strategi untuk menghadapi dan mengatasi situasi tersebut. Akhirnya, jurnal ini telah menerangkan berkenaan isu-isu kompetensi kaunselor yang berlaku di Korea seperti perlindungan kepada klien dari sudut keselamatan dan hak klien, merangkumi bagaimana untuk mengukur dan mengekalkan kompetensi kaunselor, kaedah sistem persijilan kaunselor semasa di Korea dan cara untuk menambah baik pembelajaran dan praktis profesion kaunselor yang dilaksanakan di Korea turut dibicarakan. Yang dikatakan sebelum ini bahawa garis panduan etika di Korea sebenarnya telah diadaptasi dari garis panduan yang digunakan oleh Persatuan Psikologi dan Kaunseling Amerika, di mana Persatuan Kaunselor Korea telah membangunkan kod etika kaunselor pada tahun 1980 dengan menghasilkan sebanyak 6 kod etika. Tetapi kod etika ini jarang digunakan dalam program latihan formal. Walaupun pada tahun 2002 Persatuan Kaunseling Korea ataupun KCA telah membangunkan semula kod etika ini, menjadikan kod etika ini daripada 6 kepada 8 kategori. Seterusnya, jurnal ini menerangkan bahawa etika kaunseling belum ditawarkan secara eksklusif dalam program latihan kaunseling di Korea, di mana etika tidak dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang khusus dalam kursus kaunseling di Korea. Sebaliknya, hanya dimasukkan sebagai sebahagian dalam subjek yang manakala dari segi amalan etika pula terdapat kajian yang dilakukan oleh Choi pada tahun 2002, di mana kajian berkenaan sikap amalan etika telah dibuat melibatkan seramai 205 orang kaunselor Korea dan didapati sebanyak 76.6% mempunyai dilema etika berkaitan pertama kerahsiaan, kedua perbezaan nilai dengan klien, ketiga kecekapan kaunselor, keempat hubungan seksual dan yang kelima hubungan dua kali ganda dengan pelanggan. Di Korea, kaunselor menghadapi masalah kesukaran dengan amalan tidak beretika oleh kaunselor lain akibat kekangan budaya Korea yang menekankan tentang relative vertical qualitative yang mengharapkan bahawa seseorang individu itu harus berhubung dan setia kepada ahli-ahli dalam kumpulan sosial yang sama dan menyokong serta melindungi perpaduan kumpulan. Sebagai contoh, kaunselor A mengetahui tentang pelanggaran
etika yang dilakukan oleh kaunselor B dan menjadi sukar bagi kaunselor A untuk membuat laporan akibat budaya tersebut. Oleh itu, Persatuan Kaunseling Korea telah membuat beberapa cadangan untuk mempermudahkan lagi amalan etika kaunseling Korea. Seperti pertama, berbagai profesion dan organisasi kaunseling di Korea berfungsi secara kolaboratif untuk mengukuhkan amalan etika di antara profesional masing-masing. Yang kedua, standard etika khusus perlu digariskan untuk membimbing amalan kaunseling, penyelidikan dan aktiviti berkait dengan kaunseling. Dan yang ketiga, usaha yang bersungguh-sungguh untuk menjadikan etika kaunseling sebagai satu kursus teras dalam program latihan diperlukan. Secara khusus, kaunselor perlu mengembangkan kecekapan untuk menerapkan garis panduan etika untuk menangani dilema etika dalam amalan kaunseling. Yang keempat, mengembangkan garis panduan etika dengan konteks budaya Korea. Yang kelima, garis panduan etika mesti dikuatkuasakan secara profesional. Kompetensi kaunselor adalah merupakan satu isu yang penting untuk pembangunan profesion dan kesejahteraan klien. Terdapat sebanyak dua pendekatan bagi menjelaskan isu etika profesion kaunseling di Korea, iaitu pertama adalah etika prinsip dan yang kedua adalah etika kebajikan. Etika prinsip bermaksud adalah garis panduan umum bagi amalan kompeten kaunselor, manakala etika kebajikan adalah ciri profesional yang berhemah, yang mempunyai kemampuan untuk menilai apa yang bermoral baik dan bertindak berdasarkan penilaian sendiri. Ya, bagi doktor, tuan-tuan dan puan, kompetensi kaunselor ditaktifkan oleh Hans dan Maloff sebagai seorang yang berpengetahuan, berkemahiran dan mempunyai pertimbangan yang baik. Untuk mengetahui pengetahuan dan kepakarannya, manakala menurut Lee dan Sturkey memberi definisi yang lebih luas dengan menambah tentang kesedaran mengenai standard amalan etika dan etika profesional, kecekapan dalam memahami dan mengaplikasikan fakta dan teori penting, dan kemampuan menilai penilaian klinikal. Oleh yang demikian, boleh disimpulkan bahawa kompetensi kaunselor mempunyai sebanyak 3 komponen. Pertama, berkaitan dengan kemahiran dalam bidang yang tertentu. Kedua, kemahiran yang diperlukan untuk mengubah pengetahuan menjadi amalan. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, pertimbangan yang bernas. Jurnal ini juga telah membincangkan tentang bagaimana objektif pengukuran kompetensi kaunselor diwujudkan. Di dalam jurnal ini menerangkan bahawa di Korea, disebabkan sistem akreditasi dan pelesenan belum dibangunkan sepenuhnya, maka petunjuk kompetensi kaunselor dibuat adalah berdasarkan kepada ijazah dalam jurusan kaunseling dan persijilan kaunselor. Kajian yang telah dilakukan oleh Huang pada tahun 2000 mengenal pasti terdapat sebanyak 8 jenis sijil kaunselor oleh organisasi profesional di Korea yang mempunyai 2 tahap persijilan kaunselor. Menurut NAM pada tahun 2002 telah mencadangkan persijilan kaunselor hendaklah dikeluarkan oleh kerajaan Korea, dan amalan kaunseling perlu dihadkan kepada mereka yang mempunyai kelayakan. Mengikut Huang 2000 telah mencadangkan agar klasifikasi kaunselor terbagi kepada 3 tahap pendidikan. Pertama, kaunselor tahap pertama, iaitu ijazah kedoktoran. Kedua, kaunselor tahap kedua, iaitu ijazah sarjana. Dan yang ketiga, kaunselor tahap ketiga, iaitu ijazah sarjana
muda. Kemerosotan adalah berbeza dengan ketidakkecekapan di kalangan kaunselor. Oleh itu, kemerosotan prestasi fungsi kaunselor yang berlaku berbanding sebelumnya disebabkan oleh faktor-faktor kesusahan pribadi, tekanan berkaitan pekerjaan dan penyalahgunaan. Walaupun masih tiada kajian empirikal tentang kemerosotan kaunselor yang dilaporkan di Korea. Jurnal ini juga mengupas tentang etika dan garis panduan kaunselor yang tidak diperkenalkan dalam kelas khas. Program kaunseling yang ada di Korea belum bersedia menangani dilema etika dan situasi kaunseling yang melibatkan pelanggaran etika. Dicadangkan agar diwujudkan sistem persijilan kaunselor yang standard dan seragam bagi mengatasi masalah pelanggaran etika. Dua faktor kritikal untuk menjaga kualiti perkhidmatan kaunseling, iaitu pertama, mengekalkan kecekapan kaunseling dari semasa ke semasa. Yang kedua, mengurus kemerosotan kaunselor secara berkesan. Yang bagi doktor, tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, jurnal ini telah mengulas dan membincangkan pertama tentang definisi kompetensi kaunselor dan isu-isu kompetensi kaunselor yang berlaku di negara Korea. Seterusnya, jurnal ini mengupas tentang etika dan garis panduan kaunselor yang tidak diperkenalkan dalam kelas yang khas. Dan seterusnya, program kaunseling di Korea sebenarnya belum bersedia menangani dilema etika dan situasi kaunseling yang melibatkan pelanggaran etika. Dicadangkan agar diwujudkan sistem persijilan kaunselor yang lebih standard dan seragam. Dua faktor kritikal untuk menjaga kualiti perkhidmatan kaunseling, iaitu pertama, mengekalkan kecekapan kaunseling dari semasa ke semasa, dan yang kedua, menguruskan kemerosotan kaunselor secara berkesan. Jadi itu saja yang bagi doktor, tuan-tuan dan puan, ulasan saya tentang jurnal yang bertajuk Kompetensi Kaunselor dan Amalan Etika dan di dalam kaunseling di negara Korea, yang telah ditulis oleh Yongjun Gong daripada Universiti Kebangsaan Seoul. Sekian, terima kasih. 새로운 세대가 열려